Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Zurina binti Mahadi selaku pensyarah kelas citra penjagaan kesihatan diri dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan WeCare akan membentangkan video jurnal kesihatan diri dan tugasan diet intermittent fasting. Kami terdiri daripada 9 orang ahli kumpulan dan berikut merupakan nama-nama ahli Kumpulan WeCare. Di dalam jurnal kesihatan diri, terdapat beberapa komponen yang diambil kira secara mingguan. Antara komponen dalam jurnal kesihatan diri ialah: pertama, pengambilan makanan seimbang berdasarkan piramid makanan. Yang kedua, melakukan senaman. Yang ketiga, tidur yang berkualiti. Yang keempat, stres dan tekanan. Yang kelima, tahap kesihatan diri. Yang keenam, indeks jisim tubuh atau BMI. Yang ketujuh, ukur lilit pinggang atau WH ratio. Berikut adalah data jurnal kesihatan diri ahli-ahli kumpulan sepanjang tempoh 10 minggu. Secara keseluruhannya, kami berjaya melakukannya dengan baik. Setiap ahli kumpulan mengamalkan pemakanan yang seimbang berdasarkan piramid makanan sekurang-kurangnya sekali seminggu. Ukuran indeks jisim tubuh badan atau BMI ahli kumpulan berada pada tahap optimum. Selain itu, ukur lilit pinggang atau WH ratio majoriti ahli kumpulan pada tahap yang rendah, manakala beberapa ahli lain berada pada tahap yang sederhana. Ahli kumpulan juga mempunyai masalah tidak memperoleh tidur yang berkualiti, ekoran stres atau tekanan dalam beberapa minggu sepanjang tempoh jurnal kesihatan diri dilaksanakan. Oleh yang demikian, masalah kesihatan yang dialami juga berpunca daripada stres atau tekanan dalam minggu-minggu tersebut. Antara 9 ahli kumpulan WeCare, kami bersetuju untuk memilih data jurnal kesihatan Chi Chen Ken sebagai data jurnal kesihatan yang terbaik. Berdasarkan data jurnal Chi Chen Ken, beliau mengamalkan pemakanan yang seimbang di dalam setiap sajian harian dan melakukan senaman secara konsisten pada setiap minggu. Antara bentuk senaman yang dilakukan ialah berjoging dan bermain bola keranjang. Walaupun Chi Chen Ken pernah mengalami stres atau tekanan dalam 3 minggu tertentu, beliau berjaya menanganinya dengan tidak mengalami sebarang masalah kesihatan sepanjang tempoh 10 minggu data jurnal dijalankan. Seterusnya, kami akan menerangkan diet kami iaitu intermittent fasting. Intermittent fasting adalah kombinasi berpuasa dan diselang-selikan dengan rutin pemakanan yang biasa. Puasa yang dimaksudkan ini adalah puasa makan saja dan masih boleh minum air bagi mengelakkan dehidrasi. IF ini berbeza dengan puasa-puasa agama yang sedia ada dan kaedah ini juga tidak sama seperti kaedah-kaedah diet yang lain. IF tidak tertumpu kepada what to eat, malahan lebih fokus pada when to eat. Diet cara ini bukan sahaja membantu mengurangkan pengambilan jumlah makanan tetapi turut mengatur tempoh makan dan tempoh berpuasa iaitu 12 hingga 14 jam. Intermittent fasting dikatakan mampu menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme dan memanjangkan jangka hayat seseorang. Terdapat 6 kaedah pola makan untuk diet ini yang boleh digunakan mengikut kesesuaian individu, iaitu The 6-8 Method, 5-2 Diet, Eat Stop Eat, Alternate Day Fasting, The Warrior Diet dan Spontaneous Meal Skipping. Berikut adalah contoh jadual intermittent fasting. Antaranya adalah Eat Stop Eat di mana seseorang itu akan berpuasa pada selang 2 hari, manakala Alternate Day Fasting pula selang 1 hari saja. Spontaneous Meal Skipping pula dilakukan dengan melangkau sesetengah waktu makan dengan spontan. Berikut adalah antara kebaikan diet intermittent fasting. Antaranya adalah mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, mengurangkan aras kolesterol LDL dalam darah, menggalakkan pergerakan usus, melindungi diri daripada kanser kolon, mencegah daripada obesiti, mencegah daripada diabetes mellitus jenis 2, mengawal gula dalam darah, mencegah daripada mendapat tekanan darah tinggi, mengurangkan risiko penyakit koronari, jantung dan strok. Sayur dan buah mengandungi phytochemical yang boleh melindungi badan daripada kanser dan baik untuk tulang, mata, jantung dan berat badan. Keburukan diet intermittent fasting.
Antaranya adalah, jika diet ini tidak diamalkan mengikut cara yang betul, dapat memberi kesan psikologi kepada individu yang tidak bersedia dari segi mental. Sebaliknya, mereka akan lebih obses dengan makanan diet tersebut. Selain itu, dapat menyebabkan pening, letih, loya dan sakit kepala. Kesan ini berlaku kerana badan belum sesuai dengan perubahan corak pemakanan sebegini, di mana kadar gula dalam darah sangat rendah. Namun, keadaan ini hanya berlaku pada peringkat awal saja. Seterusnya, intermittent fasting boleh membawa risiko kepada golongan tertentu, seperti golongan wanita mengandung, individu yang mengalami masalah gangguan makanan, atau individu yang memerlukan masa makan yang tetap, seperti pesakit kencing manis. Ia juga tidak sesuai untuk pesakit lain yang perlu mengambil ubat-ubatan mengikut jadual. Akhir sekali, intermittent fasting boleh membawa tekanan kepada pengamalnya tentang pilihan makanan serta sesetengah pengamal mungkin merasa takut untuk makan. Contohnya, bagi individu yang baru memula dan mengamalkan diet intermittent fasting selama 18 jam akan merasa stres kerana perlu menunggu waktu makan lalu menyebabkan kebas dan pengsan. Apabila bacaan gula dalam darah tidak dapat dikesan dan tekanan darah tinggi berlaku, ia boleh didiagnos sebagai minor stroke. Boleh berlaku apabila badan tidak boleh menampung diet yang dilakukan. Sesuaian intermittent fasting kepada pesakit jantung. Intermittent fasting boleh mengurangkan risiko serangan jantung kerana tabiat pemakanan akan lebih teratur dan terjaga. Intermittent fasting boleh mengawal kolesterol, kandungan gula dan tekanan darah. Diet ini tidak menimbulkan kesan sampingan yang buruk kepada pesakit jantung bergantung kepada keadaan fizikal pesakit tersebut. Namun, pesakit yang mempunyai keadaan jantung yang sangat lemah adalah dinasihatkan untuk tidak mengamalkan diet ini. Kesesuaian intermittent fasting kepada pesakit diabetes. Intermittent fasting boleh diamalkan oleh pesakit kencing manis terutamanya diabetes type 2. Pastikan pesakit mengambil nutrisi yang mencukupi ketika bersahur dan berbuka. Kadar insulin akan menjadi rendah apabila tidak mengambil makanan. Intermittent fasting boleh meningkatkan sensitiviti insulin badan dan mengelakkan diabetes. Pesakit diabetes perlu mengambil makanan rendah karbohidrat yang bebas gula supaya kandungan gula dapat dikurangkan. Terdapat kajian membuktikan bahawa pesakit diabetes yang mengamalkan diet ini mampu menurunkan kadar insulin sebanyak 20 hingga 30% dan tahap gula sebanyak 3 hingga 6%. Kesesuaian intermittent fasting kepada pesakit kanser. Berikut adalah panduan jadual intermittent fasting bagi pesakit kanser. Kaedah 16-8, The 5-2 Diet, makan berhenti makan, alternate day fasting. Intermittent fasting dapat melindungi pesakit daripada kesan sampingan berbahaya dari proses kemoterapi. Pesakit kanser yang melakukan intermittent fasting mempunyai kualiti hidup yang lebih baik dan kurang keletihan semasa proses kemoterapi tanpa mengalami kesan buruk. Intermittent fasting dapat mengurangkan tahap hormon dan metabolit yang beredar di dalam badan termasuk glukosa, insulin dan faktor pertumbuhan seperti insulin 1. Dan seterusnya dapat melindungi sel-sel sihat semasa proses kemoterapi. Apabila seseorang melakukan intermittent fasting, sel yang sihat akan berhenti mengeluarkan tenaga untuk tumbuh dan sebaliknya mengarahkan tenaga itu untuk melindungi diri. Intermittent fasting mendorong pertumbuhan semula sel-sel induk dalam sistem saraf, otot dan hati yang rosak akibat daripada proses kemoterapi serta dapat menjana semula sel-sel darah. Intermittent fasting dapat menurunkan pengeluaran glukosa darah, dapat membantu menjana semula sistem imun yang kuat dan dapat meningkatkan pengeluaran sel pembunuh tumor. Hasil intermittent fasting yang dilakukan selama 2 bulan menunjukkan pengurangan pertumbuhan bara. Kajian daripada pakar saintis ke atas 19 orang manusia menunjukkan penurunan biomarker dan faktor risiko bara. Intermittent fasting dapat meningkatkan proses autofagi. Proses autofagi adalah satu proses di mana tubuh badan dapat menghilangkan sel yang rosak atau tidak normal secara berkesan. Matson mengatakan bahawa autofagi adalah sel yang membersihkan bahagian-bahagian yang rosak di badan untuk memberi ruang kepada bahagian baru. Autofagus yang lemah atau tidak berfungsi adalah faktor penyumbang kepada perkembangan bara.
Intermittent fasting dapat meningkatkan hasil pembedahan. Berpuasa semalaman sebelum hari pembedahan dapat mencegah pneumonia aspirasi semasa pesakit berada di bawah anestesia. Secara kesimpulannya, intermittent fasting merupakan salah satu diet yang boleh dilakukan oleh setiap manusia. Namun begitu, setiap individu haruslah mengetahui tahap kesesuaian intermittent fasting terhadap tubuh badan bagi mengelakkan perkara buruk berlaku kepada kesihatan diri seorang individu. Berdasarkan jadual Jurnal Kesihatan Diri yang telah dibina oleh setiap ahli kumpulan, dapat dirumuskan bahawa setiap aspek-aspek yang disenaraikan dalam jadual tersebut amat berkait antara satu sama lain. Di samping itu, dalam jadual tersebut jelas menunjukkan bahawa terdapat perbezaan amalan gaya hidup yang diamalkan oleh setiap ahli kumpulan sepanjang tempoh 10 minggu. Secara ringkasnya, semua manusia haruslah menjaga kesihatan diri bermula dari amalan gaya hidup yang sihat agar dapat melindungi diri daripada penyakit-penyakit yang boleh memberi kesan buruk. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.